Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini insyaAllah kita akan lihat subjek fiqh darjah 4 untuk kelas kafah kita. Dan kita akan tengok tajuk solat sunat tasbih. Baik, kita mulakan dengan bacaan solat sunat tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmatmu, wahai Tuhan yang maha penyayang lagi maha pengasih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan permudahkanlah urusanku dan lepaskanlah ikatan kekakuan lidahku. Yafqahu qawli, dan berikanlah kefaqihan akan perkataanku. Baik, tajuk solat sunat tasbih. Apakah dia solat sunat tasbih ni? Kita akan tengok sama-sama. Yang pertama, dinyatakan dekat sini bahawa solat yang diucapkan tasbih di dalamnya sebanyak 300 kali. Solat yang diucapkan tasbih di dalamnya sebanyak 300 kali. Okey, apa bentuk tasbih itu nanti kita akan tengok apakah yang dimasukkan dengan bacaan tasbih ataupun tasbihat tu. Yang kedua, solat dilakukan sebanyak 4 rakaat dengan 1 salam pada waktu siang dan 4 rakaat dengan 2 salam pada waktu malam. Makna kata, maksudnya dekat sini, kalau solat sunat tasbih ni kita buat pada waktu siang, jadi cara melakukannya ialah dengan 4 rakaat, dengan menggunakan 4 rakaat solat sunat, 1 salam. 1 salam sajalah 4 rakaat tu. Ada tahiyat awal, kemudian bangkit semula, sama seperti solat zuhur, solat asar, solat isyak. Cuma ini adalah solat sunat. Solat sunat 4 rakaat. Kalau dibuat pada waktu siang, solat sunat tasbih ni, caranya dengan melakukan 4 rakaat, 1 salam. Dan kalau kita buat pada waktu malam, jadi solat sunat tasbih ni, cara dia ialah dengan kita menunaikan 4 rakaat dengan 2 salam. Makna kata, tunaikan dulu 2 rakaat solat sunat tasbih, kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita terus bangun, sambung lagi dengan 2 rakaat solat sunat tasbih. Ini cara untuk buat pada waktu malam lah, solat sunat tasbih. Yang ketiga, dinyatakan dekat sini, sunat dilakukan setiap malam. Kalau mampulah, kalau mampu, boleh buat setiap malam. Jika tidak mampu, boleh dilakukan sekali seminggu. Dalam seminggu buat sekali, atau sekali sebulan, atau sekali setahun, atau sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Ada tak pernah kita buat sekali dalam seumur hidup kita? Okey, kita boleh kita boleh muhasabah dan kita boleh usahalah untuk buat selepas ni. Okay, seterusnya, baik, dekat sini ada lafaz niat untuk solat sunat tasbih ni. Yang pertama, lafaz niat untuk 2 rakaat 1 salam. Kalau kita tunai 2 rakaat solat sunat tasbih tu, macam mana bacaan lafaz niat dia? Baik, ini maksud dia, 2 rakaat 1 salam. Usalli sunnatat tasbihi rak'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat tasbih 2 rakaat
kerana Allah Ta'ala. Baik, yang kedua, lafaz niat 4 rakaat 1 salam. Yang kalau kita tunaikan solat sunat tasbih tu waktu siang tadi, diberitahu buat 4 rakaat 1 salam. Yang ini lafaz niat dia. Usalli sunnatat tasbihi 4 rakaatin lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, bacaan tasbih yang tadi kan Ustaz beritahu tadi. Inilah bacaan tasbih yang ada dibaca ketika kita tunaikan solat sunat tasbih. Bacaan dia, tasbihat dia, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ataupun minimum sekadar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu pun boleh juga. Jadi ini bacaan ini akan dibaca sebanyak 300 kali di beberapa tempat ketika solat sunat tasbih. Baik, seterusnya, kaifiat. Kaifiat ini adalah cara-cara kita tunaikan solat sunat tasbih. Terus kita tengok lafaz niat. Usalli sunnatat tasbihi rak'ataini lillahi ta'ala. Baik, ini lafaz niat kalau kita tunaikan 2 rakaat solat sunat tasbih. Mana kata kalau kita tunaikan pada waktu malam, inilah lafaz niat. Usalli sunnatat tasbihi rak'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik. Kemudian dalam rakaat yang pertama, ini yang penting untuk kita faham di mana tempat-tempat yang perlu kita baca tasbihat tu, kalimah tasbih tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik, yang pertama niat beserta takbiratul ihram macam biasa, Allahu akbar. Yang kedua membaca Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Yang disarankan dekat sini ialah surah Al-Kafirun. Selesai daripada bacaan surah tadi, lepas baca Al-Fatihah, kemudian baca satu surah, dan kita pun bertasbih 15 kali dengan bacaan tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik, yang ketiga, rukuk. Kita pun terus rukuk. Dalam rukuk pun kita tasbih, baca bacaan tasbih tadi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali dalam rukuk. Lepas rukuk, i'tidal. Ketika i'tidal juga kita baca tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sekali. Kita ulang sehinggalah 10 kali. Lepas i'tidal, yang kelima, sujud. Dalam sujud juga kita tasbih lagi, bacaan tasbih 10 kali. Kemudian selepas sujud, yang keenam, duduk antara 2 sujud, kita juga bertasbih Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Selepas duduk antara 2 sujud, yang ketujuh, kita sujud kembali dan juga dengan bacaan tasbih 10 kali. Selepas itu, nombor 8, duduk sebentar. Ini juga salah satu yang selalu disebut dalam tahsin solat. Ketika hendak bangun daripada sujud yang kedua untuk naik ke rakaat yang seterusnya, adalah sunnah duduk sebentar sebelum berdiri. Jadi itu pun salah satu yang perlu diberi perhatian lah. Ini juga salah satu tempat yang perlu kita baca tasbih, duduk sebentar sebelum berdiri. Kita juga baca ketika itu Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, tasbih ini 10 kali.
Baik, selesai rakaat pertama terus bangun untuk rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua pun sama juga. Kita yang pertama rukunnya kita baca selepas membaca Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ni qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, kemudian dah selesai tu kita baca tasbih tadi 15 kali, sama macam pada rakaat yang pertama tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Okey, kemudian rukuk baca tasbih 10 kali, kemudian i'tidal baca tasbih 10 kali. Kemudian kita sujud baca juga tasbih 10 kali dan terus duduk antara dua sujud. Nombor 5 ni duduk antara dua sujud kita baca tasbih 10 kali. Kemudian yang keenam sujud kembali kita baca tasbih lagi 10 kali. Dan yang ketujuh lepas tu kita duduk dan membaca tahiyat akhir. Ini pada rakaat yang kedua lah. Tahiyat akhir baca tasbih 10 kali. Kemudian yang ke-8 kita pun bagi salam. Ini untuk solat sunat tasbih yang 2 rakaat. Jadi kita dapat perhatikan kalau ustaz tanya kat sini, untuk setiap rakaat ni, rakaat pertama, rakaat kedua, berapa banyakkah bilangan tasbih yang kita baca dalam satu rakaat. Pada tempat-tempat tertentulah pada setiap rukun-rukun yang disebutkan tadi. Kalau kita kira semua sekali, pada setiap rakaat ini, sama ada rakaat pertama ataupun rakaat kedua, kita akan baca sebanyak 75 kali. Jadi kalau kita buat 4 rakaat, total cukuplah tadi 300 kali tasbih untuk solat sunat tasbih ni. Baik, seterusnya kita tengok. Baik, dekat sini juga ada doa solat sunat tasbih. Kita boleh perhatikan dan murid-murid boleh ikuti bacaan doa ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya ahlat taqwa wa ahlal maghfirah ya dzakirat dzakirin tub alayya taubatan nasuha wa zidni bi fadli rahmatik nuran wa dhuhura wa wuduhan ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ataupun doa-doa yang lain. Ini adalah doa yang sebagai contoh lah, doa yang disarankan sebagai contoh untuk kita baca. Ringkas dan mudah dan semua orang mampu untuk baca insya-Allah. Baik, yang terakhir Ustaz nak kita perhatikan bahagian amalkan. Amalkan ni. Ada saranan untuk kita dirikan solat sunat tasbih sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Baik, sekali lagi dia nasihatkan kita supaya kita dapat luangkan masa kita untuk lakukan solat sunat tasbih ni. Dirikan solat sunat tasbih sekurang-kurangnya berapa kali? Sekali seumur hidup. Baik, mudah-mudahan semua dapat ambil faedah, manfaat dan dapat memahami apakah dia maksud solat sunat tasbih ni dan bagaimanakah cara-cara untuk tunaikan solat sunat tasbih ni, dan seterusnya dapatlah kita usahakan untuk amalkan dalam kehidupan kita sekurang-kurangnya sekali seumur hidup kita. Baik, sekian dahulu untuk ketika ni, untuk tajuk ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita semua manfaat dan kebaikan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.